Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah saya Syahari Abdul Rahman, salah seorang jurulatih di Tadabbur Center, akan mengumumkan kepada tuan-tuan, puan-puan yang terus menerus mengikuti perkembangan Tadabbur Center, program yang akan dianjurkan oleh pihak Akademi Sinergi Ikhlas dengan kerjasama Tadabbur Center, insya-Allah. Program-program sepanjang 2018 yang membabitkan surah-surah pilihan untuk dilihat rahsia-rahsia yang terkandung di dalam surah-surah tertentu. InsyaAllah kekerapannya adalah hampir 1 bulan sekali, melainkan dalam bulan Syawal sahaja kita tidak akan mengadakan sebarang program dengan kerjasama pihak Akademi Sinergi Ikhlas. Jadi untuk bulan Januari saya memilih surah Al-Baqarah, dan kita adakan sebanyak 2 siri. Siri pertama pada bulan Januari, pada 13 Januari 2018. Semua program-program bersama dengan Akademi Sinergi insya-Allah pada setiap hari Sabtu, dan kita akan mengadakan surah Al-Baqarah sebanyak 2 siri, satu pada bulan Januari dan satu pada bulan Februari. Kerana surah ini agak panjang, namun tema yang kita pilih adalah memahami kunci kemuliaan dan kehinaan umat Islam. Surah Al-Baqarah siri yang pertama, kita akan pilih kisah Nabi Allah Adam AS, kisah Karenah Bani Israel, kisah Harut dan Marut, dan kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Manakala untuk siri yang kedua, juga program 1 hari dari pagi sampai ke petang, akan kita adakan pada 10 Februari 2018, dan kita akan memilih kisah Talut dan Nabi Daud alaihimassalam, kisah Nabi Ibrahim dengan raja yang kafir, kisah Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung, dan kisah lelaki yang ditidurkan selama 100 tahun. Dan pada sesi yang kedua surah Al-Baqarah ini, kita akan menyingkap keindahan ayat kursi, dan perkara yang paling penting dalam seminar-seminar yang saya adakan dengan pihak Akademi Sinergi Ikhlas adalah kita akan berkongsi tema surah dan juga kedudukan surah itu dan kedudukan kisah-kisah yang ada di dalam sesuatu surah. Mengapa hikmah disusun sedemikian? Mengapa Al-Baqarah perlu berada selepas suratul Fatihah? Mengapa kisah Nabi Ibrahim dan 4 ekor burung menutup tirai surah Al-Baqarah? Maka persoalan-persoalan sebegini akan kita kupas, kita akan kongsikan dalam seminar-seminar ibarat surah. Baiklah, pada bulan Mac, tuan-tuan, saya memilih surah Ali Imran, dan tarikhnya adalah pada 24 Mac 2018 dengan tema memahami fitnah akhir zaman. Kerana surah keluarga Imran ini adalah surah yang syarat dengan senarai fitnah panjang yang dikeluarkan Allah Azza wa Jalla yang akan menguji seseorang yang beriman. Sebab itu surah ini mengandungi permulaannya dan penghujungnya adalah doa, memohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan, diberikan perlindungan, isti'adah daripada pelbagai fitnah yang boleh menimpa kepada seseorang yang mukmin, daripada ayat-ayat mutasyabihat sehinggalah fitnah hawa nafsu, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarah, sehinggalah kepada ujian kepada kehambaan Nabi Allah Isa bin Maryam. Di dalam surah ini dipaparkan pendirian sebagai seorang mukmin apabila menghadapi situasi akhir zaman dengan fitnah-fitnah seperti ini. Kemudian daripada bulan Mac kita bergerak kepada bulan April, dan menjelang bulan Ramadan Al-Mubarak, maka kita memilih surah Al-Anfal, kerana surah ini adalah surah yang membawa liputan yang begitu indah mengenai peperangan Badar, dan tarikhnya adalah pada 28 April 2018. Saya akan membawa terlebih dahulu kepada nas-nas hadis yang sahih mengenai perang besar di bumi Syria, kerana dikatakan oleh para alim ulama kita bahawasanya ini adalah perang Badar yang kedua, iaitulah menyaksikan kumpulan orang-orang beriman yang berkubur di Ghutah
sangat kerdil jumlahnya kalau nak dibandingkan dengan persekutuan Romawi yang akan turun di Dabiq dan Amiq, dan jumlah mereka terlalu hebat, lebih besar daripada jumlah orang-orang mukmin. Maka kita akan memulakan seminar ini dengan mengambil kira apakah benar peperangan di akhir zaman akan berlaku, bagaimana posisi kita sebagai seorang mukmin, dan sebenarnya walaupun perang Badar adalah perang yang sudah berlalu, namun apabila Al-Quran menerangkan kisah berkenaan bagaimana berlakunya peperangan Badar, apa yang disaksikan oleh para sahabat di dalam peperangan Badar, apa selepas peperangan Badar, semua ini apabila diamati menunjukkan bahawasanya ia adalah kisah yang memotivasikan semua kumpulan para mujahidin, mukminin sepanjang zaman dalam apa jua peperangan yang akan mereka lalui. Lalu kita boleh katakan peperangan Badar yang kedua berkemungkinan pasti akan berulang, dan apakah sikap seorang mukmin, apakah perkara yang perlu dipelajari oleh seorang mukmin daripada Al-Quran yang merakamkan peperangan yang dimenangi oleh pasukan mukmin pada suatu ketika dahulu, 1400 tahun dahulu. Kemudian pada bulan Ramadan sendiri, insya-Allah kita akan mengadakan program satu hari khusus untuk mengetahui apakah kaedah tadabbur Al-Quran yang terbaik sempena bulan diturunkan Al-Quran. Saya dan beberapa asatizah saya, insya-Allah kita akan berbincang untuk memilih beberapa kaedah daripada kitab Mafatih Lit-Ta'amul Ma'al Quran karangan Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Jadi kita akan kongsikan sempena nuzul Al-Quran dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan pada 2 Jun 2018, mengenai kaedah-kaedah ini. Mudah-mudahan membantu masyarakat awam untuk lebih mendalami Al-Quran. Kemudian selepas Syawal, kita memasuki bulan Julai, di mana pada bulan ini saya memilih surah Inna Fatahna Laka Fatahan Mubina. Pada 14 Julai 2018 kita akan memilih satu surah yang Allah umumkan sendiri perjanjian Hudaibiyah itu sebagai kemenangan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada peperangan yang Allah namakan dengan nama Fatah, tetapi perjanjian Hudaibiyah, Sulh Hudaibiyah, perdamaian Hudaibiyah telah dinamakan Allah sebagai kemenangan yang besar. Apakah hikmah daripada Allah mengumumkan perjanjian ini sebagai kemenangan yang besar? Apakah kaitan kemenangan dengan keampunan dosa di sisi Allah? Apakah kaitan kemenangan Rasulullah ini dengan sikap kepimpinan Nabi yang terserlah di dalam perjanjian Hudaibiyah yang dilihat berak sebelah? Apakah sikap para sahabat yang benar-benar mendukacitakan Rasulullah SAW ketika peristiwa ini terjadi? Dan bagaimana Allah merakamkan perjanjian itu sendiri dan hikmahnya ke dalam surah Al-Fatah ini yang menyebabkan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tercengang dengan surah ini, kerana bagi beliau perjanjian tadi adalah perjanjian yang ternyata berak sebelah dan memenangkan kaum musyrikin di Makkah. Kemudian memasuki bulan Ogos, kita memilih surah Taha dengan tema Kitab Allah Sumber Kedamaian Jiwa. Tarikhnya adalah 18 Ogos 2018. Surah ini sangat menarik kerana ia adalah surah paling panjang cerita Nabi Allah Musa AS. Hampir 90 ayat cerita pasal Nabi Musa. Kalau nak dibandingkan dengan surah Al-Qasas, separuh sahaja daripada surah Taha. Surah ini memaparkan dengan panjang lebar, maknanya kita akan bersama sekali lagi dengan Nabi Musa AS daripada zaman beliau berada di lembah Tua, menerima taklifan daripada Allah Azza wa Jal untuk menghadap Fir'aun, dan akhirnya bagaimana baginda menghadapi karenah Bani Israel dan karenah Samiri di dalam Bani Israel. Dan perkara yang juga menarik untuk dikongsikan dalam 18 Ogos 2018 ini, mudah-mudahan amin, adalah mengapa kisah Musa bertebaran di dalam Al-Quran dan di mana istimewanya kisah Musa di dalam surah Taha. Kerana bukankah surah Taha hanya memaparkan babak-babak yang kelihatannya sudah berulang dalam surah yang lain? Lalu benarkah ia hanya pengulangan kepada kisah-kisah Nabi Musa yang ada di dalam Al-Quran, atau sebenarnya tiada pengulangan? Dan apakah pengajaran paling besar untuk diperolehi daripada kisah Musa dan Fir'aun dan Musa dengan Samiri di dalam surah Taha, surah yang menyebabkan Umar Al-Khattab menangis kerana surah ini? Kemudian kita melangkah masuk ke bulan September. 15 September 2018
Saya, Tadabbur Center dan Akademi Sinergi Ikhlas akan memilih Suratul Hujurat. Surah Al-Hujurat dengan tema etika bersosial, etika bersama dengan media sosial, etika beramalah, etika berkomunikasi. Kerana surah ini adalah surah yang sangat sensitif, yang sangat memelihara sensitiviti orang-orang beriman, supaya jangan sekali-kali melakukan perkara yang mendukacitakan orang lain. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai ke satu tahap menyebabkan kita melakukan dosa tanpa kita sedari, kerana menyebabkan orang lain menanggung derita akibat daripada mulut kita yang mungkin celupa, ataupun prasangka kita yang buruk, ataupun mungkin daripada intonasi suara yang tidak menyenangkan pihak orang lain. Jadi surah ini bermula dengan sekecil-kecil perkara yang kita terlepas pandang, iaitu intonasi suara apabila memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini sangat menekankan hubungan orang-orang beriman sesama mereka, kesatuan saf, kesatuan jamaah orang-orang beriman. Jangan memberikan panggilan-panggilan yang kurang baik yang mereka tidak suka antara satu sama lain. Jangan sekali-kali memandang orang lain lebih hina daripada kita sendiri, dan jangan sekali-kali mengumpat mengeji. Terlalu banyak perkara yang kita boleh ditegur daripada surah Al-Hujurat ini. Kemudian kita bergerak ke dalam bulan Oktober. Saya memilih surah yang benar-benar fokus kepada akhirat, tetapi pada masa yang sama membawa kita ke alam dunia. Tidak lain tidak bukan adalah suratul Waqiah, iaitu pada 20 Oktober 2018. Surah ini dipilih kerana ia benar-benar seimbang dari sudut memberi penerangan tentang syurga dan neraka, bagaimana prinsip interaksi seseorang pembaca Al-Quran apabila bertemu dengan nas-nas syurga Ashabul Yamin dan syurga As-Sabiqun As-Sabiqun, bagaimana pula prinsip seorang mukmin apabila berinteraksi dengan nas-nas membabitkan Ashabul Shimal, dan bagaimana Al-Quran mengakhiri surah ini dengan membawa kita kepada air yang diturunkan Allah. Air mani menjadi punca kelahiran, api yang Allah kurniakan kepada manusia. Maknanya surah ini sangat realistik. Allah menerangkan tentang kewujudan akhirat dengan apa yang ada di atas muka bumi sekarang. Jadi dua surah Makkiyah saja saya pilih untuk 2018, kerana kita nak bawa pelbagai emosi, kita nak bawa pelbagai situasi pada tahun 2018. Kalau Allah izinkan umur saya panjang, insya-Allah kita akan berkongsi dengan anda surah-surah ini. Kemudian penghujung 2018 kita memilih 6 surah motivasi wanita. Surah An-Nisa, Surah An-Nur, Surah Al-Mujadilah, Surah Al-Mumtahanah, Surah At-Talaq, Surah At-Tahrim. Saya akan berkongsi tema surah ini. Apakah kisah yang menyebab asbabun nuzul surah ini? Apakah isu-isu yang disentuh di dalam surah-surah ini? Dan sebagai seorang wanita adalah sangat wajar untuk surah-surah ini kita berikan perhatian lebih sedikit. Dan akhir sekali kita menutup tirai insya-Allah 2018 bulan Disember, 15 Disember, dengan 7 surah Al-Musabbihat. Kita akan beri penekanan kepada surah Al-Hadid, surah Al-Hasyar, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah dan At-Taghabun. Ini adalah 5 surah yang diapit oleh suratul Isra' dan surah Al-A'la. Ini adalah surah yang disebut oleh Al-Allamah Dr. Ahmad Naufal, seorang mufassir di Jordan, sebagai surah yang mengemukakan formula untuk mengalahkan musuh-musuh Allah di akhir zaman, tidak lain tidak bukan Yahudi Zionis laknatullah. Jadi bagaimana kita tahu tak apa cerita di sebalik turunnya surah Al-Hasyar, apa cerita di sebalik turunnya surah Al-Jumu'ah. Jadi cerita-cerita seperti ini sangatlah penting untuk ketahui. Dan inilah surah yang disebut sebagai surah yang bermula dengan tasbih, yusabbihu lillah, sabbaha lillah, subhana alladhi asra, dan sabbihisma rabbikal a'la. Insya-Allah tuan-tuan, itulah hampir 11 surah yang akan saya kongsikan pada 2018. Mudah-mudahan tarikh-tarikh ini tuan-tuan puan-puan boleh mark ataupun tanda lebih awal. Lokasinya insya-Allah sama ada di Karangkraf Shah Alam, ataupun di Maktab Perguruan Islam IPIS di Bangi, ataupun sekitar Bangi ataupun Shah Alam, insya-Allah yang boleh mencapai peserta penyertaan 100 orang dan ke atas insya-Allah. Jadi teruskan bersama saya di Tadabbur Center. Kita akan umumkan nanti insya-Allah apakah program di kelas ini sendiri di Tadabbur Center bulan 12 nanti. Kita akan mulakan program percuma kepada masyarakat awam.
Saya ada hari tertentu, Dr. Azrul ada hari tertentu, Ustaz Syahmi ada hari tertentu, Dr. Farid Ravi ada waktu tertentu, dan Dr. Syauqi Osman pun ada hari tertentu. Bulan 12 kita akan mulakan kelas pengajian percuma. Sesiapa saja boleh menyertai sebelum kita memulakan pengajian secara rasmi, secara sistematik pada bulan Januari, insya-Allah selepas lengkap kesemua fasiliti di pejabat kami ni. Dewan sudah lengkap tuan-tuan ya, tetapi di bahagian pejabat belum lagi lengkap dengan sempurna. Kami tidak berani lagi nak memulakan pengajian secara rasmi. Tetapi insya-Allah pengajian secara informal, pengajian secara santai, pengajian secara percuma akan mula kita operasikan bulan 12 nanti selama 1 bulan. Saya namakan pra-pelancaran, dan insya-Allah kita akan umumkan nanti jadual asatizah kami di sini untuk anda mengikuti pengajian ini sama ada dengan hadir ataupun dengan mengikuti live Facebook Tadabbur Center. Jumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.